Ustazah nak exam, Ustazah apa amalan, Ustazah doa nak exam, macam mana Ustazah apa amalan. So hari ni saya berkongsi tentang ini antara doa yang saya sendiri menjadikan satu amalan daripada sekolah menengah sampai universiti. Dan tadi saya cerita juga pengalaman saya dengan doa ni. Sebenarnya ada banyak pengalaman saya, dan inilah antara doa yang selalu saya baca sebelum ceramah. Sebab sekarang musim peksa, ibu bapa boleh pastikan anak-anak hafal doa ni. Okey, doa ni daripada hadis Nabi. Kamu cari matan yang penuh. Allahumma alhimni rushdi wa'izni min syarri nafsi. Tuan-puan sekalian, kepada guru-guru pun ajarkan pada anak-anak doa ni. Guru-guru pun ajarkan kepada anak-anak doa ni. Dari segi pengalaman peribadi saya dengan doa ni sangat banyak. Tapi saya tak adalah nak cerita pengalaman peribadi saya. Saya pernah cerita macam-macam juga kisah-kisah yang macam, wallahualam, saya mula beramal dengan doa ni daripada sekolah menengah sampai ke universiti, sampailah sekarang. Sampai sekarang. Inilah antara amalan yang ibu bapa boleh pastikan anak-anak hafal, dan kita pun hafal, tuan-puan sekalian. Kita pun hafal. Saya tasmid. Saya pastikan anak saya hafal dan saya tasmid. Maksudnya, kalau saya tanya, ulang doa tu minat dengar. Baca doa ni. Tapi yang paling penting kita tanam dalam diri anak-anak adalah baca doa ini dengan penuh harap dan yakin dengan Allah. Harap dan yakin. Maksudnya tawakal. Tidak ada ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ujian kita sendiri sebagai orang dewasa adalah untuk membuat keputusan yang tepat dan untuk mempunyai insting yang betul. Untuk kita buat keputusan, buat pilihan, buat tindakan. Betul atau tidak? Kita bekerja, kita perlukan ilham daripada Allah. Saya sebagai majikan, saya perlukan ilham daripada Allah. Seterusnya, saya sebagai penceramah pendakwah, banyak situasi dan keadaan saya tak sempat pun. Saya tak sempat nak study tajuk ceramah, tapi tak sempat nak murajaah, tak sempat nak buat persiapan. Tetapi dengan ilmu yang sedia ada, pengalaman sedia ada, saya nampak tajuk, insya-Allah. Cuma kita nak supaya apa yang kita sampaikan kena dengan audien. Itu yang paling susah sebenarnya. Kena dengan situasi pejabat tu. Mana kita tahu? Kena dengan apa yang sebenarnya diperlukan di pejabat tersebut, di tempat tersebut, di kampung tersebut. Kena dengan audien. Yang itulah yang selalu saya akan bacakan doa ni supaya Allah beri saya ilham yang benar. Ilham-ilham yang tepat. Ketika saya menyampaikan, kena kepada pendengar. Sebab tujuannya adalah supaya pendengar dapat manfaat. Kalau satu benda tu tak relate dengan dirinya, dengan situasi pejabat, dengan organisasi tu, dia jadi macam tak menyentuh lah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, doa ni ada doa daripada Nabi SAW kepada sahabat Nabi di kalangan orang Arab Badui. Dia ada soalan dia. Itu yang saya nak minta matan hadis tu. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Tapi saya akan tulis dulu. Sementara kita akan jumpa matan hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, saya ingatlah pula. Tak apalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ini mim ya, macam pelik sikit kan. Allahumma. Allahumma.
Saya mewajibkanlah anak saya yang ambil SPM tu. Allahumma alhimni rushdi. Saya nak sahkan juga ejaan ni. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni. Simple je. Wa a'izni. Wa'aizni min syarri Allahumma ya Allah. Okey, nanti cek ya, jangan tiba-tiba saya sebut. Okey, Allahumma ya Allah. Awak nampak tak? Ya, so kena cek jugalah. Okey, Allahumma ya Allah. Terima kasih. Janganlah lepas ni. Ya Allah, alhimni, berikanlah ilham, berikan kepadaku ilham. Rushdi. Dek, dah ada belum? Korang bagi, saya nak semak tulisan ejaan yang benar ataupun jelas ataupun boleh ni terang. Rushdi, okey. Betul lah. Wa a'izni min syarri nafsi. Okey. Mana ni? Ya Allah, berikan kepadaku ilham yang benar. Rushdi ni yang benar, yang jelas, yang terang, yang lurus. Semua tu. Ilham yang tepat. Oh, terima kasih. Cantik apa? Cantik banget. Cantik banget kok. Makasih ya. Alhamdulillah. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Statusnya adalah hadis Hasan riwayat Tirmizi. Masya Allah. Okey. Wa a'idni, dan saya mohon perlindungan. Ataupun macam ni. Dan lindungilah. Lindungilah diriku. Min syarri. Dik. Daripada syarri, kejahatan. Daripada kejahatan nafsi. Ini yang menarik. Okey, nafsi ni kalau kita nak terjemah perkata daripada kejahatan diriku, sebenarnya boleh memasuk nafsuku. Okey. Nanti kita jelaskan. Okey. Matan penuh hadis Nabi SAW ni. Daripada Imran bin Husain, ia berkata, Nabi SAW berkata kepada ayahku,
Sabar. Ada orang kata, Ustazah, tepi. Nak snap. Sabar dulu. Nanti saya akan ni. Okey. Berkata kepada ayahku, wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah dalam sehari? Ayahku berkata, 7. 6 di dunia dan 1 di langit. Manakah yang engkau perhitungkan keinginanmu dan rasa takutmu? Ia berkata, yang ada di langit. Wahai Husain, seandainya engkau masuk Islam, aku akan mengajarimu 2 kalimat yang bermanfaat bagimu. Imran berkata, tatkala Husain telah masuk Islam, ia berkata, Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku 2 kalimat yang engkau janjikan kepadaku. Kemudian beliau pun bersabda, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk. Ilham kepadaku petunjuk, ya Allah. Dan lindungilah aku daripada kejahatan diriku. Okey. Ada satu lagi sebenarnya. Tim cari tak? Ini salah satu. Ada satu lagi yang mana sahabat Nabi ni dia beritahu masalah dia, keadaan dirinya, macam dia dalam situasi yang keliru macam tu lah, ataupun dia dalam kebingungan macam tu lah. Okey, yang kita bacakan ni, doa yang saya tuliskan ini adalah doa daripada Nabi SAW. Yang Nabi masa tu bercakap kepada seorang lelaki yang belum masuk Islam. Nabi tanya dia, wahai Husain, nama dia Husain, berapa Tuhan yang kau sembah dalam sehari? Dia jawab 7. 6 di bumi, 1 di langit. Lepas tu Nabi tanya, manakah yang kau hitungkan keinginanmu dan rasa takutmu yang ada di langit? Kemudian Nabi berikan dia macam satu orang kata, satu gula-gula lah, bukan gula-gula, satu janji. Husain, kalau kamu masuk Islam, aku akan mengajarkan 2 kalimat yang sangat bermanfaat bagimu, yang akan memberikan kebaikan untukmu. Lalu Imran pun bercerita, tatkala Husain telah masuk Islam, ia pun pergi tuntut dengan Nabi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku 2 kalimat yang engkau janjikan kepadaku. Kemudian Nabi pun bersabda, Nabi pun ajarkan doa ini. Allahumma, ya Allah, alhimni, berikan kepadaku ilham. Ataupun ilhamkan kepadaku. Ilhamkan kepadaku. Rushdi ni, berikan kepadaku ilham. Ilham, petunjuk. Petunjuk yang benar, yang terang, yang jelas. Allah yang Rashid, Allah yang maha cergas. Ataupun kita panggil, kalau kita kiaskan dengan Ar-Rashid ni, Allah yang maha memberi petunjuk. Ya Allah, berikan kepadaku ilham, rushdi, ilham petunjuk yang benar, yang terang, yang jelas, yang tepat. Wa a'izni, dan lindungilah diriku min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku ataupun kejahatan nafsu. Okey, sila siapa yang nak snap, silakan. Nak print screen, nak screenshot, silakan. Nak screenshot, print screen, apa sajalah. Okey. Sebenarnya tulisan saya tak cantik, tuan-tuan sekalian, cuma jelas je. Saya harap jelas. Kalau cantik lain, tulisan saya memang biasa. Saya harap tuan-puan boleh jelas. Sebab doa ni, subhanallah, kalau kita beramal dan istiqamah luar biasa, bukan hanya untuk perpisahan. Kenapa disebut Nabi ajarkan, ya Allah, lindungilah diriku daripada kejahatan diriku. Lindungilah aku daripada kejahatan diriku. Kita ni kan duduk sebut apa? Orang buat jahat kat kita, orang deki dengan kita, kita sakit sebab jangkitan sekian-sekian. Wallahualam. Cuma sebenarnya ada satu benda yang paling kita perlu takut dan berhati-hati, iaitu nafsu. Kejahatan yang ada dalam diri kita, yang kita akan mudah menyalahkan orang lain. Kita cari banyak sebab untuk kita jadi begini. Aku jadi macam ni sebab gini. Aku begini macam ni. Aku sebenarnya ada trauma masa kecil. Betul. Semua itu menyumbang. Betul tuan-tuan sekalian. Saya tak nafikan. Childhood trauma,
kesan daripada suami yang zalim, anak-anak yang menyakiti, ibu ni kemurungan. Ya, itu faktor luar. Tetapi ada satu faktor dalaman yang merosakkan kita, yang akhirnya faktor luar tu sangat mudah menjejaskan kita, iaitu hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu nak suruh kita down berlebihan. Boleh down, fitrah manusia down, tapi lepas tu cepat pujuk dan pulih balik. Hawa nafsu kita nak apa? Hawa nafsu kita nak malas. Hawa nafsu kita suka putus asa. Hawa nafsu kita suka bersangka buruk. Hawa nafsu kita suka membuatkan kita jadi tamak, tak bersyukur. Hawa nafsu kita ini menguasai diri kita sampai kita jadi orang yang pemarah. Subhanallah. Saya kan semalam dalam perjalanan daripada perkampungan tu, daripada perkampungan ni, pedalaman di Sarawak tu, lepas tu kan saya buka lah nasyid. Saya memang macam tu, dalam kereta memang nasyid, memanjang nasyid. Lepas tu sampailah kepada nasyid Hijaz Sifat Mahmudah. Hijaz Sifat Mahmudah. Cuba cari nasyid tu. Nasyid Sifat Mahmudah. Okey, saya nak jelaskan yang maksud seni kata nasyid ni sangat hebat. Ia menjelaskan tentang apa itu ikhlas, apa itu redha dan apa itu sabar. Terbaik sangat, boleh relate dengan kehidupan kita. Sebab kadang kita tanya, aku ni penyabar tak? Aku ni penyabar, aku ni redha ke tak? Ada tak lagu Sifat Mahmudah? Tak apa dik, awak cari yang ni dulu. Okay. Dengar, saya tak reti nasyid ni. Saya memang pecah lirik. Saya tak boleh nak ikut lirik. Cuma saya bukan nak nasyid sangat. Saya nak kita memahami. Sebab apa? Kejahatan yang paling besar yang Nabi pernah sebut, kamu daripada jihad yang kecil ke jihad yang besar, iaitu jihad yang besar melawan hawa nafsu. Ini paling susah. Sebenarnya syaitan banyak membiarkan dah manusia sebab dia dah dikuasai hawa nafsunya. Yang tidak qanaah, yang tidak syukur apa yang ada, yang tamak, yang ujub, yang riak, itu yang merosakkan diri kita. Jadi doa ni tu yang saya kata, doa ini sangatlah dekat dengan diri kita. Kita sangat memerlukannya. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, berikan kepadaku ilham, petunjuk yang benar, yang jelas. Wa a'idni, dan lindungi diriku daripada kejahatan diriku dan hawa nafsuku. Tuan-tuan sekalian, saya suruh anak saya ambil exam ni, SPM, amalkan lancar. Saya kata ulang-ulang dengan faham maksud. Saya kalau tasmik anak pasal doa, saya akan tasmik sekali dengan maksud dia apa. Saya takkan benarkan dia hafal tanpa tahu maksud. Saya kata Atikah minta ilham daripada Allah. Saya tanya, Atikah dan Dewan Periksa, kalau Atikah blank, Atikah blur, Atikah nak minta tolong siapa? Nak minta tolong Umi? Nak minta tolong cikgu? Penjaga pepesaan? Atikah nak sandarkan pada diri Atikah? Kita sangat lemah Atikah. Kalau Allah tak nak izinkan kita boleh jawab pepesaan, Allah boleh buat. Allah kadang nak test kita ini bersandarkan pada diri kita ke kepada Allah. Kita hanya usaha. Kita hanya mampu berusaha. Jangan rasa jamin diri kita ini boleh buat sebagaimana kita bayangkan. Jadi, ulang-ulang. Saya pada selawat, istighfar, baca doa ni. Minta Allah beri ilham yang benar. Sebab saya melalui pengalaman-pengalaman seperti ini, terutama bila belajar kat Mesir. Saya ceritalah satu kisah saya. Masa saya belajar di Mesir, saya ambil ijazah di Mesir, Al-Azhar University. Masa tu musim sejuk. Bila musim sejuk, tuan-puan sekalian, dia sampai peringkat negatif ada. Tetapi Mesir ni tak ada salji, dia peringkat 5 darjah Celsius, 4 darjah Celsius. Itu pun sama macam dalam peti ais sejuk beku. Betul tak Hana? Sejuk beku kita kan 4 sampai negatif 4, negatif 6 kan? Sejuk menggigil. Saya jenis yang saya memang tubuh badan saya ni kurang selesa pada dulu kot. Memang penyejuk. Orang lain tak sejuk, saya sejuk sangat lah. Orang lain berpeluh, saya tak berpeluh. Maksudnya saya tak tahan sejuk. Kemudian, bila tengok kepada nama saya berada di bawah khemah, bukan di dalam dewan. Sebab tak muat dewan peperiksaan, ini periksa akhir semester, maka saya kena duduk di bawah khemah, yang mana angin tu boleh kita direct dengan angin. Faham? Dalam bawah khemah tak ada bangunan,
ambil periksa final year ni, macam tu Encik Azhar, universiti yang tertua di dunia. Tetapi dia juga ada universiti teruzur di dunia. Kalau siapa pergi di, mungkinlah di bangunan-bangunan di Kahirah, di ibu pejabat lain sikit. Tapi bila, saya tak tahu Iskandariah sekarang macam mana. Tapi Iskandariah masa saya belajar 2004 dulu, bangunan uzur tak ada tingkap dengan tandas memang semua tak boleh guna. Sangat basic. Nak kata bangunan lama yang kalau kita kat Malaysia bangunan tinggalan. Bangunan yang tidak digunakan. Macam itulah uzurnya. Tak ada kemudahan apa-apa. Hanya bangunan seketul macam itulah. Jadi bilik exam, Dewan Peperiksaan, bilik memang kecil je. Tak muat. Sebab serentak kan. Kalau kelas tu dia gila-gila kelas. Jadi, tuan-tuan sekalian, saya duduk bawah khemah. Lepas tu, sejuk. Tak tahan sejuk. Angin pula datang. Angin padang pasir, tuan-tuan sekalian, angin kuat. Angin bawa udara sejuk. Apa berlaku? Saya punya, okey, buka kertas periksa. Kita dah baca doa apa. Buka kertas exam, jadi blank. Campur sejuk, campur kita rasa takut dalam. Nak ambil exam final year kan, takut. Ada rasa ketakutan dalaman, berdebar-berdebar tu. Gabung dua tu, menyebabkan saya blank terus. Saya tak boleh jawab walaupun satu soalan. Keadaan itu berlangsung lebih kurang 1 jam lebih. Saya ada masa lebih kurang 30-40 minit saja lagi. 1 jam lebih, saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya hanya mampu tengok, saya tak mampu nak tulis, campur berdebar dalam. Sampai semua soalan tu saya rasa saya tak boleh jawab. Nak menangis pun kita sejuk. Tak boleh nak keluar air mata. Tengok soalan pertama tak boleh. Tengok soalan kedua tak boleh. Tengok soalan ketiga. Semua jenis soalan esei ni. Saya pengajian syariah fiqh. Semua soalan esei. Dia bagi satu masalah hukum hakam. Dia suruh jawab panjang. Hukum hakam panjang. Hukum hakam panjang. Sampai soalan akhir. Semua saya tak boleh jawab. Allahu Akbar. Semua tak boleh jawab. Belek lagi daripada awal. Duk belek kertas periksa je. Tak boleh jawab. Allahu Akbar. Lepas tu, saya hanya boleh masuk tangan sejuk. Lepas tu, tuan-tuan sekalian, bila dah dekat ujung-ujung, tinggal lebih kurang 40 minit. Saya tengok orang kiri kanan duduk jawab beria. Orang Arab dia dah biasa dengan cuaca macam tu. Kita dengan rasa demam dah ni. Tak nak jawab dengan blank ni. Inilah doa yang saya ulang-ulang. Tanpa rasa ragu-ragu ketika itu. Minta dengan Allah. Ya Allah berikan ilham petunjuk. Ya Allah berikan ilham ya Allah. Tak tahu ni. Satu soalan pun rasa tak boleh jawab ni. Kertas periksa kosong ni. Tinggal lebih kurang 40 minit ni. Mustahil ni nak boleh jawab 40 minit dengan soalan esei yang panjang ni. Ulang-ulang. Ya sebelum tu istighfar selawat. Lepas tu baca doa ni. Baca-baca daripada kejahatan. Ya Allah, aku akui dosa-dosaku mungkin yang menghalang aku nak jawab ni. Aku banyak kejahatan di diriku. Ini doanya yang membuatkan kita ni muhasabah diri. Alhamdulillah, tinggallah lebih kurang 40 minit, 30 minit akhir. Subhanallah, boleh tulis tu macam mencurah-curah tu, ilham Allah bagi tu. Sampai tak menang tangan lah nak tulis. Okey, tulis. Dia macam datang tu macam soalannya ada. Wallahualam. Saya rasa macam tulis sambil menangis. Tulis. Lepas tu yang ni pula tulis. Sampailah. Okey, dah habis masa. Semua soalan dapat dijawab. Wallahualam ketika itu tak sempat semak. Saya rasa betul atau tidak. Tetapi ilham Allah beri untuk jawab. Dan saya dapat lulus cemerlang subjek tu. Subhanallah. Bukan sekali dua saya menghadapi situasi yang begini. Sebenarnya kadang-kadang Allah nak uji sampai saat akhir. Sebab sebelum exam tu kita rasa kita study, kita hafal. Okey, boleh jawab. Okey, semua dah baca. Semua muqarrar ni. Semua silibus dah baca. Kadang-kadang ada terselit. Sebab itu masa belajar Mesir selalu guru-guru orang alim kat sana pesan. Nak ambil exam paling utama hati. Jaga hati. Ini bumi barakah, bumi para anbiya. Ini ardul kinana. Ini adalah bumi yang berkat. Hati yang bawa kamu dalam periksaan bukan kebijaksanaan kamu, bukan hafalan kamu, bukan kesiapan kamu, tapi hati kamu. Itu yang subhanallah kalau exam kat sana apa semua. Kita kan, Masya Allah tu apa sekalian. Paling utama adalah hubungan dengan Allah tu memang kena jaga. Hati tu, niat kita menuntut ilmu tu kan apa. Jadi,
Itu satu cerita, ada banyak lagi cerita. Okey, penutup ni. Antara lagu ni dia bunyi macam ni. Inilah sebahagian sifat mahmudah yang patut ada pada diri kita. Susah dimiliki, payah dijaga, hanya yang punya yang bermujahadah. Tak jadi. Tapi tak apalah, saya buat jadi. Ikhlas itu. Sebenarnya saya boleh lagi nak tarik tu suara tu. Tapi saya bukan tujuan nak mengindah-indahkan suara. Cuma nak ada nada sikit je. Sebenarnya dia tarik tinggi tu. Ikhlas itu. Ikhlas itu jiwa yang murni. Rahsia Allah di dalam hati. Terlalu sembunyi tapi dapat dikesan. Jika disuluh dengan saksama. Nista dan puji tiada beza. Masya Allah, semalam saya duduk dengar lagu ni. Pertama, lirik lagu ni, Hijaz ni, tentang sifat terpuji, dia sebut apa? Ikhlas itu jiwa yang murni. Rahsia Allah dalam hati. Allah je yang tahu kita ikhlas atau tidak. Malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya diperintahkan Allah mencatat amalan seseorang. Malaikat pun catat, dia solat, dia puasa, dia sedekah, dia nyampaikan ilmu, dia hadir majlis ilmu. Tapi malaikat tak boleh catat, tak boleh tahu isi hati, dia ikhlas atau tidak. Rahsia kita dengan Allah ikhlas ni. Terlalu tersembunyi tapi dapat dikesan. Dia ada tanda-tanda orang ikhlas. Jika disuluh dengan saksama. Jika kita lihat dengan adil. Nista dan puji tiada berbeza. Ini sifat orang ikhlas. Apa dia? Apabila dia melakukan sesuatu, walaupun dia dipuji, tidak menyebabkan dia jadi, sebab pujian tu jadi semangat. Bukan sebab pujian dia jadi bersungguh-sungguh buat kerja. Bukan sebab pujian ataupun pandangan manusia. Dan bukan sebab kerjaan dihentikan. Orang yang ikhlas ni, dipuji ke dikeji ke sama sahaja. Dia memang orang yang bersungguh-sungguh dan melakukan sesuatu. Dia tak mudah down dengan kejian. Mungkin dia down sekejap, lepas tu dia cepat naik. Sebab dia tahu yang dia buat adalah kerana Allah, untuk Allah, kepada Allah. Dia buat kerana Allah. Dia buat untuk Allah dan kembali kepada Allah. Orang yang ikhlas ni, ya susah juga kita nak faham tu. Contoh, kita masak. Kita masak. Kita masak the best, terbaik. Kita tak harap pujian suami. Adalah manusia normal lah ajak harap. It's okay. Tapi kalau suami tak puji pun, dia okey, dia tetap bahagia, dia tetap gembira. Dan kalau suami keji pula, tak sedap lah, kurang sikit lah masak hari ni. Dia boleh respon dengan, lah, saya pun rasa kurang. Nanti saya masak, saya akan masak sedap lagi. Nanti saya baiki masak. Saya rasa pun kurang. Maksudnya, walaupun dia kena komplain, padahal dia masak susah payah. Sebab apa? Dia dah masak amalan masak tu. Dia buat ibadah masak tu. Dia memang masak. Ya Allah, aku mengharapkan pahala-Mu, Ya Allah. Jadi, keikhlasan dia tu boleh memelihara akhlak dia selepas tu. Subhanallah, hari tu masa saya ceramah dekat Petronas di Sarawak, saya dapat soalan tu. Ustazah, bagaimana saya nak tahu saya ni ikhlas tak bekerja? Susah kan nak jawab soalan tu. Saya ni berikhlas tak bekerja? Kadang saya rasa macam saya nak berhenti, saya nak stop, saya stres kerja kat sini. Bukan senang kerja di syarikat-syarikat besar seperti ni. Dari segi workload lah dan sebagainya. Lepas tu saya jawab begini. Masa tu saya tak terfikir pasal kerja ni. Saya jawab macam ni. Saya kata, Tuan dah kerja berapa lama? Dah lama dah Ustazah. Ada yang puluh tahun, ada yang belas tahun. Saya katakan begini. InsyaAllah itu tanda-tanda Tuan ikhlas bekerja. Apa maksud Ustazah? Tuan masih terus bekerja kan? Tuan ada masalah ni daripada dulu kan? Ya, Tuan hadapi macam-macam ujian di tempat kerja, betul kan? Tak dihargai, kadang kena maki dengan orang atas. Contoh, saya cakap contoh je. Tak dipuji, tapi Tuan tetap datang kerja cari rezeki. Itulah prosesnya untuk ikhlas.
Maksudnya kita istiqamah. Istiqamah tuan-puan sekalian. Istiqamah. Kalau tuan rasa nak kerja sendirilah bisnes. Adakah tuan rasa bisnes tu tak hadapi kejian? Hinaan? Kata-kata buruk manusia? Sangkaan buruk? Pelian manusia? Oi, ramai yang ingat dunia bisnes itu seronok daripada makan gaji. Tuan-puan sekalian, bila kita berniaga, kitalah orang terakhir kalau kita ada pekerja. Oh, kita hadapi ujian daripada pekerja pula ujian. Ujian sebenarnya tak habis. Tapi kita teruskan, insya-Allah itu tanda kita ikhlas. Saya jawab simple begitu je. Isteri-isteri, tertanya-tanya, ikhlas tak aku jadi isteri ni 20 tahun yang aku buat kerja rumah, ikhlas tak? Teruskan tak lagi jadi isteri? Teruskan tak? Diteruskan kan? Ke kita jumpa, bang saya nak berhenti dah jadi isteri. Saya nak semua kerja-kerja isteri tu saya, jawatan isteri saya nak letak jawatan sebagai isteri. Apa maksud awak? Yelah, kita masih suami isteri tapi jawatan isteri tu beratlah bagi saya. Semua kerja-kerja yang melibatkan jawatan ibu pun saya nak letak jawatan. Awaklah ambil alih. Awaklah yang bagi perhatian didik apa. Saya nak jadi just want be me. Saya cuma nak jadi diri saya. Who am I? Oh, tiba tanya soalan. Who am I? Siapa diri saya? Okey. So, kita masih buat kan apa yang kita buat. Mudah-mudahan itu adalah tanda kita ikhlas. Maksudnya, kita pun semua diuji dengan, ialah keji. Apa itu ikhlas? Nista dan puji. Tiada beza. Beza. Produa beza. Okey. Redha. Redha, sifat hati yang suci. Ujian yang tiba, rasa gembira. Atau tiada apa terasa. Kena menerima anugerah Tuhannya. Kena menerima anugerah Tuhannya. Itu yang saya boleh dengar. Redha itu, redha sifat hati yang suci. Oh, nak sampai makam redha. Ujian yang tiba, rasa gembira. Diuji, dia boleh rasa gembira. Aduh. Oi, susah. Tapi ayat yang ketiga, rasa bolehlah nak capai sekali-sekala. Sikit-sikit. Atau tidak, tiada apa terasa. Tak rasa apa-apa dengan ujian. Kau nak gembira dengan ujian. Alhamdulillah. Kenapa? Syukur saya sakit. Saya disahkan sakit. Oh, syukur. Oh, itu susah. Tapi bukanlah bermaksud begitu. Menikmati ujian. Tak adalah sampai keluar ayat gembira dengan ujian tu. Tapi hati tu rasa macam ada rasa gembira dengan ujian yang boleh ditanggung itu. Ada rasa gembira kerana membayangkan Allah membersihkan dosa. Tapi tak adalah keluar, saya happy kerana saya ditimpa sakit hari ni. Oh, itu macam kena check mental tu. Gitu. Tapi orang yang redha ni sampai tahap ni, dia syukur dengan ujian sebab dia tahu melalui ujian ni Allah sedang sediakan pahala yang besar. Dia ada rasa gembira tu. Okey. Maksud di sini adalah kerana dan dia tak rasa apa-apa. Okey, dik. Contoh, kami masa perjalanan semalam tu, kami diuji lapar. Kami makan sarapan pukul 7 lebih dan kami makan tengah hari pukul 5 lebih. Dalam keadaan yang saya ceramah, satu ni orang sebenarnya dah lapar dah. Lepas tu, terus yang bawa kami kata, Ustazah, kita dah lamban. Sebab perjalanan kita nak pergi rumah panjang dan pedalaman ni, kita tempuh perjalanan lama 2 jam 3 jam. Lepas tu kita daripada Bintulu nak pergi pula ke Miri, perlu 2 jam. Saya takut kita tak sempat untuk ceramah Ustazah. Kita gerak terus ya. Saya pun tak fikir panjang, gerak terus. Saya ingat tengah jalan adalah tempat berhenti makan, kedai makan ke. Gerak terus yang keadaan perut lapar, suami lapar. Yang mandu-mandu ni pun bukan tak lapar. Sampai tempat program dekat rumah panjang tu, perut dah lapar. Saya dah rasa gigil dah. Okey, teruskan program ceramah buat pengisian. Lepas tu Ustazah, kita kena terus gerak. Padahal ada makanan tu bungkus tu. Tapi tak ambil. Fikir terus gerak je sebab dah lambat nak pergi ke Miri pula. Diuji rasa lapar. Saya duk tanya, Ustazah, kejap lagi kita berhenti kedai makan. Kita akan makan. Saya pun tanya, kejap lagi tu berapa lama? Orang Sarawak yang bawa ni. Berapa lama? Tak lama Ustazah, lebih kurang dalam 40 minit, 1 jam. Selepas 40 minit, 1 jam, minta maaf saya tanya berapa lama? Lebih kurang 1 jam lagi? Ya Allah, awak faham tak? Rupanya nak bawa kedai makanan sampai kat Miri. Jadi makan tengah hari tu, saya pula ada gastrik kan. Saya cuma macam ni. Masa tu kan, dia macam ni, kita tahu. Tak ada ke tempat nak berhenti, minta maaf Ustazah. Memang perjalanan ni tak ada kedai makan yang sesuai, tak ada apa.
kita pun tak boleh yakin sangat dengan apa ni, tak ada kedai orang Islam kita. Saya pun takut nak beli ni. Cuma saya ingat masa tu yang kita ada adalah, ya Allah beri kekuatan aku hilangkan rasa lapar ni. Minum air je, minum air kosong. Sebab apa kalau kita tak buat apa tapi kita banyak tenaga digunakan, lapar tu berganda. Masya Allah. Tetapi Allah boleh. Macam mana masa tu kita fikir kita redha je tak ada makanan. Kita okey je. Tak ada pun kita nak marah pada orang depan tu ke yang bawa kita ke. Kita sama-sama redha je kita tak ada makanan. Sekali-sekala Allah uji rasa lapar. Okey. Dia lapar orang puasa dengan orang tak puasa kan beza. Lepas tu kita makan dengan nikmat. Bila saya dengar lagu ni, saya cakap, semalam kan kita semua redha dengan lapar kan. Kita tak rasa lapar itu, maksudnya sama saja. Walaupun kita sekian. Mudah-mudahan semalam kita dapat sikit pahala redha semalam dengan ujian lapar. Saya nak sebut, kita kadang-kadang tak tahu bila kita dapat pahala redha, makam redha ni. Ada dan banyak keadaan, ada dan kadang-kadang yang kita tak boleh nak kontrol ataupun di luar jangkaan kita. Jadi masa tu kita nak pilih nak jadi redha ke nak jadi sabar. Okey. Lepas tu, last kali ni. Nak ambil dah kuliah ni. Semangat pula. Sifat sabar sedikit berbeza. Sifat sabar sedikit berbeza. Tak ingat saya. Sabar sedikit berbeza. Okey, tak apa. Ujian yang menimpa sakit dirasa, tapi dapat ditahan perasaannya. Hanya bermain di dalam sahaja. Di luar tak nampak terang nyata. Awak nampak tak perbezaan? Sifat redha, dia diuji, dia tak rasa dia diuji. Sampai orang kata, kau tak sedih ke? Okey, aku okey je. Tak sedih? Taklah, okey. Ya Allah, kalau aku jadi kau, aku sedih lah. Itu orang yang makam redha. Dia dah biasa dengan ujian tu. Orang yang dah redha dengan sakit, dia dah mula tak rasa sakit. Doktor sampai tanya, makcik boleh tahan? Okey doktor. Kalau ikut bacaan kita ni, sakit ni makcik. Dah biasa doktor, okey. Tapi orang yang sabar, berkuk-kuk muka dia. Ya Allah, makcik okey. Tapi nampak, ya memang sakit doktor, sakit sangat. Tapi okey. Maksudnya, orang yang sabar ni, sakit tu dia rasa. Tapi dia boleh menahannya. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekian, persoalan kita kadang-kadang kita tak tahu. Kita ni orang yang sabar ke tak? Dia macam ni kan. InsyaAllah kita orang yang sabar. Bersangka baik. Ada waktunya. Ada banyak waktu dah kita sabar. Contohnya lah, kita dalam keadaan marah. Tapi kita tahan. Maksud tahan tu, orang tak tahu kita sedang marah. Tapi orang yang berkenaan tu dia tahulah. Dia tahulah. Sebab ada situasi yang menyebabkan tercetusnya kemarahan. Tetapi kita tetap berhadapan khalayak ramai, kita tahan diri. Ataupun kita yang kena marah. Kita rasa sedih, tapi kita tahan, kita kontrol. Benda tu berlaku di dalam saja, tapi depan kita kontrol. Kita orang yang sedang menahan kekecewaan tu. Kalau ikutkan terus nak tunjuk muka ke, nak hempas barang ke, nak belah ke, contoh. Kita dengan suami, kita dengan isteri, kita dengan orang ramai, kita dengan khalayak, kita di tempat kerja. Kan ada banyak situasi yang menyebabkan kita menahan. Itu yang sebut sabar itu, sakit tu terasa. Tapi ditahan dan ia hanya di dalam sahaja. Kita punya berlawan tu di dalam. Tapi kat luar kontrol. Tapi kalau redha ni sakit tak dirasa. Ikhlas tu rahsia dengan Allah. Okey, tuan-puan cari nasyid Hijaz tu. Ulang-ulang sampai benda tu menusuk dalam hati. Ikhlas tu apa? Redha itu apa? Sabar itu apa? Saya view 8K, sudah sampai 1 million. Masya Allah. Rupanya ramai yang sedang menonton. Saya ingat dah drop. Tinggal 4,000, 3,000. Oh, subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih banyak. Di atas sokongan tuan-puan sekalian. TikTok cecah 1 million lebih. Terima kasih kepada XPDC. Excellent pejuang dakwah cyber yang telah menjalankan tugas peranan masing-masing dengan terbaik. Mantap. Yang share link kuliah kita, yang komen tak henti, yang bagi emoji, yang bagi gift, yang bagi star.
Yang duduk saja pun anda, yang tengok saja pun anda dah buat yang terbaik. Dan sebagai penutup, sekali lagi, ini doa. Oh, daripada tadi orang suruh tepi. Ustazah, tepi Ustazah, tepi. Okey. Sebab ada yang baru masuk, ini adalah doa yang sangat bagus. Saya dah cerita. Anda kena tengok balik live ni, tengok dekat YouTube rasmi kita, Ustazah Asma Arun Channel. Tuan-puan sekalian, saya jelaskan sebab bila habis live, TikTok dan IG dia tak ada live ni. FB ada kekal. Jadi anda boleh pergi ke YouTube rasmi kita. Minta maaf, kalau ikut jadual hari ni adalah kuliah untuk sirah. Saya nak bercerita tentang Ummahatul Mukminat Sayyidina Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Tapi sebab daripada awal banyak komen tentang Ustazah nak exam, Ustazah apa amalan, Ustazah doa nak exam, macam mana Ustazah apa amalan. So hari ni saya berkongsi tentang ini antara doa yang saya sendiri menjadikan satu amalan daripada sekolah menengah sampai universiti. Dan tadi saya cerita juga pengalaman saya dengan doa ni. Sebenarnya ada banyak pengalaman saya, dan inilah antara doa yang selalu saya baca sebelum ceramah. Allahumma alhamni rusydi, ya Allah berikanlah kepada ilham yang benar. Saya tak nak saya sampaikan benda yang salah. Lepas tu saya nak apa yang saya sampaikan tu kena dengan jiwa, kena dengan apa yang diperlukan oleh audiens. Sebab itu sebab tujuan saya adalah untuk beri manfaat, supaya orang dengar dapat sesuatu. Allahumma alhamni rusydi, ya Allah berikanlah kepadaku ilham yang benar, yang jelas, yang tepat, petunjuk. Wa a'izni min syarri nafsi, dan lindungilah, jauhilah diriku daripada kejahatan diriku, hawa nafsuku. Musuh kita yang sebenar ada dalam diri kita. Malas, suka mengungkit, suka mengaduh, suka down, suka mudah koyak, suka ujub, apa lagi, tamak. Itu musuh terbesar kita sebelum syaitan, sebelum manusia lain. Jadi manusia datang menguji hati kita tu, insya-Allah kita jadi teguh jiwa kita daripada kejahatan, kelemahan diri kita sendiri.